Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera adik-adik para pelajar dan tuan-tuan puan yang saya hormati sekalian. Saya Osman bin Affan daripada osmanaffan.com. Hari ini saya rasa agak bertuah kerana dijemput oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga dengan kerjasama beberapa pihak untuk menyampaikan sedikit perkongsian tentang satu topik yang dinamakan sebagai remaja dan media sosial. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan, saya perkenalkan sedikit tentang diri saya. Nama saya Osman bin Affan. Bidang kepakaran saya sebenarnya adalah dalam bidang teknik belajar. Teknik belajar berkesan yang dinamakan sebagai Smart Study. Setakat ini, saya telah jalankan program-program Smart Study di seluruh Malaysia dan saya dapati para pelajar daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah biasanya majoritinya memang nak mencapai kejayaan, tetapi kebanyakan daripada mereka tidak tahu tentang cara yang betul untuk belajar dengan lebih baik dan juga lebih berkesan. Akibatnya, ramai pelajar dia rasa macam belajar ni susah dan mudah putus asa. Sebagai contoh, kalau tanya saya, subjek apa yang paling pelajar kata mencabar dekat sekolah, kan? Mungkin ramai terfikir tentang sains ke matematik, tetapi kalau sekolah menengah saya tanya, ramai akan sebut tentang subjek sejarah. Sejarah ni susah, dia kata. Susah, boring, susah nak ingat semua tu, kan? Dan kalau kita kaji betul-betul, semua yang kata susah ni sebenarnya adalah disebabkan oleh mereka tidak tahu tentang teknik belajar yang berkesan. Mereka baca buku, mereka tidak tahu nak baca macam mana. Mereka nampak fakta yang banyak, mereka tak tahu cara dia macam mana nak ingat fakta-fakta tersebut. Jadi dari semua, hari ini, kepada pelajar yang mengikuti program kita hari ini, sebenarnya topik kita hari ini remaja dan media sosial. Saya akan terangkan juga bagaimanakah media sosial ini sebenarnya boleh membantu kita untuk belajar yang lebih baik. Okey, begini. Apabila saya sebutkan tentang media sosial, apakah jenis-jenis media sosial yang popular yang kita boleh sebutkan ataupun boleh bayangkan setakat ini? Apa agaknya? Banyak, kan? Kalau minta saya senaraikan, saya tak tahu banyak sangat kalau nak suruh ingat, tapi yang popular antaranya adalah terutamanya Facebook lah, kan? Facebook, kita ada WhatsApp, WeChat, Tumblr lah, Instagram lah, semua tu, kan? Persoalan yang biasa kita bincangkan bila sebut pasal media sosial selalunya adalah ibu bapa, guru-guru akan tanya, media sosial ni bagus ke tak bagus untuk belajar? Ada kelebihan tak agaknya? Kalau tanya saya rasa memang kita akan confirm lah, kan? Memang betul lah, media sosial ada kebaikan dia, keburukan pun ada juga. Tetapi mana lebih besar agaknya? Baik ke buruk? Okey, sebelum kita bincangkan pasal benda tu, mari kita bincangkan tentang kebaikan dahulu, ada semua. Media sosial, kebaikan dia, kalau saya tak bagikan sekarang ni, cuba fikirkan, cuba kata macam bayangkan dalam kepala, apakah kebaikan-kebaikan menggunakan media sosial, gunakan Facebook ataupun Instagram contohnya. Kalau kita buat kajian di seluruh dunia lah, katakan, kita tengok respon-respon daripada pelajar-pelajar, pelajar-pelajar bila sebut pasal kebaikan media sosial, mereka akan kata media sosial ni mudah dapat kawan, ramai kawan, dia kata, kan? Bukan kat tempat dia saja, seluruh dunia. Ada yang kata dengan ada media sosial, mereka ada banyak pendedahan kepada luar. Dulu tak pernah tengok, contohnya mana duduk kat kampung, duduk kat Terengganu, katakan. Dengan ada media sosial, boleh nampak gaya hidup orang-orang kat bandar contohnya, dekat Sabah Sarawak macam mana. So baguslah, ada pendedahan, kan? Lagi dia kata, dengan media sosial, pelajar-pelajar dia kata, mereka boleh belajar banyak benda yang baru. Sama ada mereka buat sendiri, ataupun dia tengok orang-orang lain buat dekat media sosial. Benda barulah. Dan bila belajar benda baru pula, mereka akan ikut juga belajar trend-trend yang baru. Fashion yang terbaru contohnya. Cara pakai cap yang terbaru macam mana. Contohnya gaya berpakaian macam mana. Dan banyak lagi lah contoh trend terbaru. Oh, satu lagi, ada pelajar kata, kalau mereka aktif dengan media sosial, mereka boleh ikut perkembangan isu semasa. Lebih mudah, dia kata. Sebab benda tu sentiasa dikemas kini, kan. Jadi dia dapat berita-berita yang terkini. Lagi satu, ada juga pelajar-pelajar yang cemerlang ni, mereka kata, media sosial ni boleh menjadi sumber inspirasi pada mereka. Mereka tengok orang berjaya, cemerlang, dia tengok, dia rasa bersemangat, dia nak cuba juga benda tu, kan. Dan selain daripada itu, daripada inspirasi semua ni, ada juga yang gunakan media sosial sebagai tempat untuk meluahkan pendapat peribadi ataupun dia punya apa yang terbuku dalam hati dia, kan. Selama ni kita luahkan pendapat kita dekat orang ataupun dekat kita tulis atas buku, kan. Dekat jurnal ke, dekat orang kata dekat kita punya diary tu, kan. Tapi media sosial dia boleh luahkan secara terbuka begitu. Dan akhir sekali, yang paling besar, yang paling menarik saya dengar, ada pelajar kata
bila mereka banyak gunakan media sosial, mereka lebih mudah belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Bermaksud, mereka ada idea tentang sesuatu, mereka boleh jelaskan dengan lebih baik melalui media sosial tentang apa yang mereka fikirkan tu. Itu satu latihan yang bagus lah. Baik, untuk para pelajar sekalian, sebenarnya memang benar sangat banyak kebaikan yang kita boleh dapat daripada media sosial. Sekarang ni pun kita tengah gunakan media sosial kan. Cuma kita kena hati-hati juga sebab di sebalik kebaikan itu ada benda-benda yang kita kena faham supaya kita tidak terjebak kepada benda-benda yang boleh menjatuhkan kita. Sebagai satu contoh ada di semua. Contohnya begini. Ada satu kajian yang dibuat oleh sebuah universiti, University of Pennsylvania, dan kajian mereka ini telah diterbitkan di dalam satu jurnal ataupun satu buku ni, Journal of Social and Clinical Psychology. Okey, ini kajian mereka. Mereka buat kajian kepada pelajar-pelajar universiti. Mereka ambil 140 orang pelajar universiti dan mereka cuba buat kajian tentang pelajar-pelajar ni, kesan terhadap penggunaan media sosial ni kan. Apa mereka buat? 140 orang pelajar ni, mereka minta mereka supaya kurangkan penggunaan dia punya media sosial kepada 10 minit sahaja sehari bagi satu media sosial. Okey, sekarang begini. Mereka benarkan 140 orang ni gunakan 3 media sosial. Facebook, Facebook, Instagram dengan Snapchat. 3 Tetapi setiap satu tu maksimumnya sehari 10 minit sahaja. 10 minit. 10 minit Facebook, 10 minit Instagram, 10 minit Snapchat. Lebih tak boleh. Dan untuk jaga benda ni, pihak universiti ni apa dia buat? Dia install satu apps dalam handphone semua peserta ni, dan untuk melihat betul tak dijaga 10 minit sehari tu kan. Jadi maksimum sehari mereka boleh tengok media sosial paling lama pun 30 minit sahaja. Dan apakah kesannya? Tujuan universiti ini buat kajian, mereka nak lihat 4 perkara. Dia nak tengok Yang pertama dia nak tengok apakah kesan dia kepada keresahan, rasa resah kan. Dan juga dia nak lihat kesan dia kepada kemurungan. Yang ketiga dia lihat kepada kesunyian. Dan yang keempat, akhir sekali, mereka nak uji tentang satu benda yang dinamakan sebagai FOMO. FOMO ni fear of missing out. 4 benda dia nak cek Dia nak tengok bila kurangkan penggunaan media sosial, ada kesan tak pada 4 benda ni. Jadi ini part yang menarik yang mereka kaji mereka temui. Kajian ini mendapati bahawa apabila pelajar-pelajar ini kurangkan penggunaan media sosial mereka kepada 10 minit saja sehari, jauh lebih sedikit daripada biasa mereka gunakan, mereka ini ada kecenderungan untuk rasa kurang rasa sunyi dan kurang rasa tertekan. Kemurungan kurang, sunyi berkurang. Bermaksud gini, bila dia guna media sosial dengan jumlah yang sedikit, dia punya kadar kesunyian dan juga rasa sedih ataupun murung tu turun juga. Pelik kan? Kenapa universiti terfikir kenapa agaknya bila kurangkan penggunaan media sosial, pelajar-pelajar kurang rasa sedih, kurang rasa murung, kurang rasa sunyi tu kan. Rupa-rupanya ada satu terma yang dinamakan sebagai perbandingan sosial. Pelajar-pelajar begini apabila mereka masuk media sosial, Instagram,